Oh, shalom dan selamat sejahtera. Ini kita dah masuk ke dalam fasa yang ketiga MCO. Kita terpaksa duduk di rumah dah. Dan Padri harap semasa kita duduk di rumah, kita boleh buat sedikit pengajian Alkitab untuk menguatkan iman kita. Oleh itu, ini Pari nak kongsi sedikit tentang penganiaya. Iaitu bila seseorang ambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai murid Yesus, mungkin dia akan menghadapi cabaran. Dan hari ini kita akan lihat apa yang Alkitab kata tentang perkara ini. Tolong buka ke Matius 5. Matius 5 ayat 11. Ini adalah khotbah atau pengkongsian Yesus di bukit. Kalau bila kamu baca dari ayat 1, kita baca dia kata ni ayat 3, diberkatilah. Ayat 4, diberkatilah. 5, diberkatilah. Ayat 6, diberkatilah. Ayat 7, diberkatilah. Ayat 8, diberkatilah. Ayat 9, diberkatilah. Ayat 10, diberkatilah. Semua pun nak diberkati. Kita semua suka diberkati, bukan? Ataupun dalam bahasa Malaysia itu ni berbahagialah. Berbahagialah. Kita semua nak hidup dalam bahagia. Dan ayat 11 di sini dia kata diberkatilah kamu. Dia kata ni diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu dengan segala yang jahat kerana-Ku. Dia kata di sini diberkatilah. Dia kata diberkatilah. Dia kata ni kamu bila orang menghina, memfitnah, untuk apa? Sebab dia jaga ni kerana Yesus. Saya akan kongsi sesuatu yang telah berlaku. Ada seorang yang kongsi dengan padri. Dia kata, Father, dulu father saya memang orang jahat. Father saya suka minum. Setiap hari selepas saya balik, saya akan jemput kawan-kawan. Mereka semua akan berkumpul di rumah saya dan kami akan minum. Kadang-kadang isteri saya pun marah. Dia kata, janganlah macam ni. Tengok kita pun ada anak-anak di rumah. Apa ajaran yang kamu ajak mereka? Dan kadang-kadang dia takkan bagi duit kepada isteri untuk beli susu, untuk beli makanan untuk anak-anak. Walaupun isteri marah dia, walaupun isteri marah dia tak pedulilah. Untuk dia mesti mau jemput kawan-kawan, minum sampai lewat malam. Hujung minggu sampai jadi mabuk. Tapi satu isteri pun nak berdoa lah. Kerana dia sebab suami tak dengar apa yang dia kata, dia berdoa. Satu hari suami dia balik. Dia cakap, kamu tak minum kah? Mana kawan-kawan? Saya dah berhenti minum lah. Berhenti minum? Isteri pun tak percaya. Dia kata, iyalah, selepas saya dengar satu khotbah, selepas saya dengar firman Tuhan,
saya pun rasa salah. Itu tak tak bawa kebaikan. Bila itu saya dah berhenti dah. Wah, isteri pun puji Tuhan dah, dia sangat gembira. Tapi kawan-kawan dia, mereka terus putus perhubungan mereka dengan dia. Mereka kata, ini tak boleh pakai lah dia. Memang Tuhan tak boleh pakai. Yang dulu setiap hari dia jemput kami, kita minum. Sekarang tengok, dia jadi Kristian. Dia kata dia dah menerima Yesus. Dia dah berhenti minum arak. Dia ni apa, dia action kan dia? Memang dia action lah. Ini mereka kawan-kawan dia pun mereka tak ada masa untuk dia. Kadang-kadang bila mereka jumpa dia pun macam buat tahu saja. Untuk mereka tak kenal dia. Sebab dia tak ikut apa yang mereka buat. Ini kadang-kadang berlaku lah bila kita menerima Yesus, kita nak hidup mengikut firman Tuhan. Kita boleh menghadapi bermacam-macam cabaran. Itu yang Yesus kata di sini. Satu adalah ajaran Yesus. Satu peringatan kepada kita. Dia kata di sini diberkati. Dia kata diberkatilah, berbahagialah. Bila kita aniaya, bila orang menghina kita, bila orang memfitnahkan kita, sebab kita telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Sebab kita dah ambil keputusan untuk jadi seorang murid yang setia kepada Yesus. Ini akan berlaku kepada kita. Ini Yesus telah bagi tahu. Ini sebab kita kalau tolong buka Alkitab ke Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Padi akan baca untuk kamu. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah ku katakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka menganiayaku, mereka akan menganiayamu juga. Ini Yesus dah bagi tahu kepada murid-muridnya. Dia kata, kalau mereka menganiayaku, kita tahu mereka telah salibkan Yesus. Walaupun ini Yesus telah bagi tahu kepada murid sebelum dia disalib. Tapi kita tahu mereka telah salibkan Yesus. Mengapa? Adakah dia buat jahat? Bukan. Ajaran dia pun baik. Dia ajar orang-orang untuk setia kepada supaya mereka boleh, kehidupan mereka akan berubah. Dia telah buat banyak miracle. Tapi kebaikan kepada orang yang buta, dia telah sembuh. Macam-macam istilah buat, semua pun baik. Tapi mereka telah tangkap dia dan dia telah disalib. Dia puji Tuhan dah. Walaupun Yesus telah disalib, 3 hari selepas itu dia telah bangkit. Dia ada bersama kita hari ini. Dan Yesus telah bagi kepada kita, bagi tahu kepada murid-murid dia dan kepada kita di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Segala ini ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Kalau kamu ada masa, bacalah. Sekarang ada banyak masa bukan? Bacalah Yohanes 16 Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan. Tadi Yesus kata, kalau mereka menganiaya aku, kamu juga akan menghadapi kamu juga akan dianiaya. Dan di sini dia kata, di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan. Pastor mana boleh? Pastor mana boleh? Kawan saya kata, bila saya menerima Yesus, semua pun akan jadi okey. Ada yang ajar, mereka kata, bila kamu menerima Yesus, kehidupan kamu macam satu katil yang dipenuh dengan bunga ros.
Kamu tidak akan menghadapi apa-apa masalah, kesusahan, kesulitan. Bukan. Memang Yesus janji. Yesus janji dalam Yohanes. Dia kata, Yesus datang untuk memberi kita kehidupan yang sempurna. Itu adalah janji Yesus kepada kita. Tapi dalam dunia ini, kita masih hidup dalam dunia ini, di mana kita sedang, kita tahu ini adalah perlawanan rohani. Ini roh jahat menentang kerajaan Tuhan. Roh jahat masih menentang kerajaan Tuhan. Dan dia sedang menentang pengikut-pengikut Yesus. Dan dia boleh membawa penderitaan melalui, tahu, melalui ahli keluarga kita sendiri, melalui kawan-kawan. Dia boleh menggunakan sesiapa pun. Dia boleh menggunakan mana-mana satu sistem untuk menganiaya, untuk membawa penderitaan kepada kita. Tapi kita sudah tahu, Tuhan telah bagi tahu kepada kita, di dunia ini, dia kata ni di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan. Tapi Yesus kata ni tetapi tegakkanlah hatimu, kerana aku telah menewaskan. Yesus kata, jangan risau. Walaupun kamu akan menghadapi penderitaan, saya sudah menewaskan. Dia telah mengalahkan musuh-musuh kita. Dia telah mengalahkan iblis di atas salib. Oleh itu kita percayalah dalam nama Yesus Kristus. Walaupun kita menghadapi penderitaan, walaupun kita dianiaya sebab kepercayaan kita, bukan sebab kita buat jahat kepada orang lain, bukan sebab kita buat susah untuk orang lain, sebab kepercayaan kita. Kita tahu kita baca sekali di Matius 5 ayat 12. Mari akan baca untuk kamu. Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah kerana besar ganjaranmu. Sebelum itu, bersukacitalah dan bergembiralah kerana besar ganjaranmu di syurga. Wah, ada ganjaran. Dia kata, jangan susah kalau kamu dianiaya, orang memfitnahkan kamu sebab nama Yesus. Dia kata, jangan risau. So, kita ada ganjaran yang besar di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Bukan sekarang saja. Ini siapa yang setia kepada Yesus telah dianiaya. Orang telah cakap bermacam-macam yang tak betul untuk menghinakan pengikut Yesus, memfitnahkan nama mereka. Tapi Yesus kata, jangan risau. Ini sudah jadi dulu pun. Itu ini kita baca, bila kita baca dalam Alkitab, sebab iman, kepercayaan Stefanus, dia direjam oleh batu. Ini kita baca dalam Alkitab. Bila kita menerima Yesus, bila kita mengubah cara hidup kita supaya kehidupan kita akan bersinar untuk Yesus, kita mesti akan menghadapi cabaran. Mesti ada orang yang menentang kita. Kalau di satu tempat yang kamu kerja, kalau semua ambil rasuah, kamu tak ambil rasuah, mereka akan menganiaya, memfitnahkan nama kamu. Kalau semua balik sebelum kerja habis, tapi kamu seorang saja kata saya akan balik selepas kerja habis, mereka akan menghina, memfitnahkan nama kamu. Sebab kita nak hidup sebagai murid Yesus, kita nak bersinar untuk kemuliaan nama Yesus. Ini kita akan menghadapi tentangan. Kadang-kadang dari ahli keluarga, dari kawan-kawan, di tempat kerja, di sekolah. Tengok Stefanus, apa dia buat? Dia tak buat jahat, tapi mereka telah tangkap dan mereka telah direjam. Dan kita baca, pengikut-pengikut Yesus
telah dianiaya. Saya akan baca dari Kisah Rasul-Rasul, Kisah Rasul-Rasul 5. Mari akan baca untuk kamu. Kisah Rasul-Rasul 5. Ini tentang Petrus. Ini Rasul-Rasul. Ayat 18. Mari akan baca. Lalu menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke penjara umum. Tengok. Mereka tak bunuh. Mereka tak ambil barang orang lain, tak curi. Mereka hanya kongsi berita baik. Dan mereka hanya buat baik kepada orang lain. Ajaran mereka semua pun baik. Tapi pemimpin-pemimpin pada masa itu mereka rasa itu bukan satu yang mereka mau. Oleh itu rasul-rasul ditangkap dan dimasuk di dalam penjara. Dan kalau kita baca dari 1 Korintius, 2 Korintius, di sini Paulus telah tulis tentang penganiayaan yang dia telah menghadapi dalam kehidupan dia. 2 Korintius 11 ayat 23 hingga 29. 23 hingga 29. Mari akan baca. Kerana mereka para pelayan Kristus, aku berkata sebagai orang bodoh. Aku lebih banyak bertumbus lumus, lebih kerap disebat, lebih sering dipenjarakan, selalu sahaja diancam maut. 5 kali sebanyak 40 kurang 1 sebatan. Setiap kalinya aku disebat oleh orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat. Sekali direjam. 3 kali ditimpa kejadian kapal karam. Dan sehari semalam tergantung-gantung di laut. Dia tulis di sini masalah-masalah yang dia telah menghadapi. Macam mana dia aniaya. Mengapa? Sebab kepercayaan dia dalam Yesus Kristus. Ini bila kita baca dalam Alkitab, seperti yang Farid telah bagi tahu, bila kita ambil keputusan untuk mengikut Yesus, bukan saja kata saya nak masuk kepala dah. Saya masuk kepala, saya dah baptize, sekarang saya Kristian, bukan. Bila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita juga menerima dia sebagai Tuhan saya. Tuan saya. Dalam bahasanya Lord. Dan kita mesti ikut ajaran dia, perintah dia. Bila kita mengikut perintah, ajaran dia, baru kita boleh kata saya adalah seorang murid Yesus. Bukan sebab saya dah basuh kepala, saya akan pergi ke gereja bila saya suka hati. Tak ada masa untuk baca firman Tuhan, tak ada masa untuk berdoa. Bukan. Kalau kamu adalah seorang murid Yesus, kamu telah memilih Yesus sebagai juru selamat, kamu mesti baca dan minta Tuhan untuk membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Supaya kamu boleh bersinar. Bila kamu bersinar, mungkin kamu akan menghadapi tentangan. Orang boleh memfitnahkan nama kamu. Mereka boleh cakap bermacam-macam tentang kamu. Mereka boleh menghina kamu sebab kepercayaan kamu. Jangan risau. Ganjaran kita banyak di syurga. Yesus telah menewaskan dunia ini. Dan mereka yang membawa kesulitan kepada kita. Dan kita, ini apa yang kita menghadapi sekarang. Masa COVID pun kita ada banyak soalan. Mengapa ini boleh berlaku? Dan kita pun menghadapi banyak kesulitan, masalah. Tak boleh keluar sebagai keluarga ke supermarket, tak boleh keluar sebagai keluarga
untuk beli barang, tak boleh pergi ke sekolah, main dengan kawan-kawan. Ini apa yang kita menghadapi sekarang, ini bukan satu masalah yang besar. Berbanding dengan apa yang akan berlaku. Kita baca dalam Wahyu 13. Wahyu 13, Pari akan baca untuk kamu. Wahyu ini adalah hari akhirat. Apa akan berlaku sebelum Yesus datang kali yang kedua? Sekarang kamu boleh beli lah. Walaupun kamu tak boleh keluar sebagai satu keluarga, kamu masih boleh pergi dan beli barang, kan? Kamu boleh, ketua keluarga boleh beli aiskrim dah, beli coklat dah, selain dari barang-barang yang perlu, betul. Kita masih boleh keluar dah. Kita boleh beli apa yang kita perlu. Tapi satu masa akan datang. Ini pun Yesus telah bagi tahu kepada kita. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita mesti bersedia. Kalau kamu kata ini, wah ini memang susah, pastor. Ini apa yang akan berlaku tu lebih susah. Ini sebab kita dikurungkan, mereka tinggal dalam rumah, duduk dalam rumah sebab wabak COVID. Jangan, kita mesti jangan keluar spread, kita tinggal dalam rumah untuk keselamatan kamu, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan negara. Betul. Tapi ada satu masa akan datang. Bukan sebab wabak, sebab kepercayaan kita. Kita akan dianiaya untuk kepercayaan kita dalam Yesus Kristus. Dan kita tolong baca Wahyu 13. Kamu bacalah. Ini satu bab yang penting. Kita selalu dengar bukan 666. Inilah, di bab inilah kita baca tentang nombor 666. Itu nombor 666 adalah nombor anti-Kristus. Oleh itu kita tak gunakan nombor 666. Bila kamu beli kereta pun, jagalah jangan ada nombor 666. Saingan nombor 666 pun kamu mesti membeli dah, susah dapat. Okey, itu adalah nombor anti-Kristus. Dan Pari akan baca untuk kamu ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Ia memaksa semua manusia, kecil, besar, kaya, miskin, orang yang merdeka dan hamba-habdi, menerima satu tanda pada tangan kanan. Tangan kanan. Okey? Atau dahi. Dan seorang pun tidak dibenarkan. Tengok, dan seorang pun tidak dibenarkan berjual beli kecuali ada padanya tanda atau nama binatang buas itu atau angka namanya. Tengok, sekarang kita boleh beli lah. Kita boleh keluar, kita boleh, ini masa macam ni perayaan setiap hari lah. Ada jemaah yang panggil pastor ini pagi pun nak masak, tengah hari pun masak, minum tea pun nak masak, malam pun masak, banyak tiap-tiap hari pun macam pesta di rumah dah. Itu yang kita baca lah. Saya ada tambah lah berat badan padri 2 kilo dah, 4 kilo dah. Sebab kita makan dah, boleh makan apa yang kita nak makan. Tapi ada satu masa akan datang. Sebab kepercayaan kita akan dianiaya. Dia akan kata, kalau kamu nak hidup, kamu nak keluar beli barang, nak jual barang, kamu mesti ada nombor 666. Kalau kamu tak ada nombor 666, kamu tak boleh beli. Iaitu, bila kamu ada ambil nombor 666, maksudnya kamu telah jadi hamba iblis. Dan kamu telah menolak Yesus. Kalau kamu kata dalam dunia ini, kalau kamu hidup untuk dunia ini saja, kita nak cari kesenangan, kita nak hidup dengan senang. Kita kata, wah tak boleh lah, kalau saya akan dianiaya. Bukan. Yesus telah dianiaya, Yesus telah mati untuk kita. Rasul-rasul dianiaya.
Dan masih kita baca dalam sejarah Kristian, banyak yang telah dibunuh sebab kepercayaan dalam nama Yesus Kristus. Satu masa akan datang, aniaya yang kita menghadapi akan jadi lebih teruk sampai kita tak boleh beli dan jual. Apa yang kamu akan makan? Pucuk ubi lah. Tanamlah sekarang pucuk ubi, boleh makan pucuk ubi lah. Masuk hutan, boleh tembakkan lah, ambil pucuk lah. Tapi tak boleh pergi ke pasar, tak boleh pergi ke supermarket, tak boleh beli aiskrim, apa pun tak boleh beli. Ini adalah amaran yang Yesus telah bagi kepada kita. Ini masa ni COVID-19, ini adalah satu pengalaman yang baik untuk kita. Saya rasa ini adalah satu pengalaman yang baik. Saya untuk kata ini adalah satu foretaste untuk apa akan jadi kalau kamu boleh menghadapi masalah apa yang kita menghadapi sekarang, dan terus teguh dalam iman kamu, percaya dalam Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kamu. Itu yang Yesus kata ni, berkatilah. Dia kata ni, berkatilah. Ini adalah Yesus janji kepada kita, berkatilah. Bukanlah kita nak hidup berkat. Kita semua suka diberkat, kan? Kita nak Tuhan berkatilah saya. Bukan. Berkati Tuhan. Bila kita nak berkati Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita mesti ambil satu keputusan untuk menjadi murid-murid Yesus yang setia. Ikut firman Tuhan. Ubahkan cara hidup kamu. Biar kehidupan jadi satu sinar, satu garam dalam dunia ini. Tak kisah kalau kawan kamu ni mengelakkan kamu, kalau sudah keluar ahli keluarga mengelakkan kamu. Tapi ingat, ganjaran kita adalah lebih besar. Di Matius 10, kita baca dari Lukas 9. Lukas 9, saya akan baca ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Yesus berkata kepada semua, jika seorang hendak mengikutku, dia harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ini kamu boleh baca dari ayat 23 hingga ayat 27. Sama juga Matius 10 dari ayat 38. Tolong ambillah apa yang buat. Apa yang tengok explore sajalah. Ambil masa, buka Alkitab, bacalah. Ajak anak-anak kamu buka Alkitab, bacalah bersama dan berdoalah. Dan saya akan tamat dengan ayat Roma 8. Tolong buka Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Saya memang suka ini ayat ini ya. Saya akan baca untuk kamu. Ini. Roma 8 ayat 18. Aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Apa saja kita menghadapi penderitaan, tak kisah orang memfitnahkan nama kita, kita menghadapi kita dianiaya, jangan risau. Sebab kehidupan ini bukan kekal. Hatta kehidupan kita semua akan tamat di sini. Kita cakap kan, tak ada. Dia kata, dia tak ada lagi. Maksud dia dah mendengar. Tapi walaupun kita tak ada di sini, kita akan ada bersama Yesus Kristus. Dan di sini dia kata ni aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Baca ayat-ayat yang tadi telah bagi tahu. Dan Tuhan memberkati kamu.
harap kamu akan ambil masa untuk dengar dan baca dan berdoa sebagai keluarga. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.